Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Shadaqallahul azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Fafahamnaha Sulaimana wa kullan ataina hukman wa ilma wa sakharna ma'a Daudal jibala yusabbihna wa tayra wa kunna fa'ilin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nurjali sifatullah, sifat menjadi kalamullah. Terangkan hati hamba-hamba Allah, terang seperti hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita dapatkan walaupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di alam ahadah, tetapi sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengetahui akan perihal kita semua. Alhamdulillah, dengan keyakinan yang dibagi oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mengucapkan, kita menghantarkan Al-Fatihah ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat, para tabi'in, kepada semua nabi-nabi, para wali-wali Allah di mana pun jua, pada muslimin, muslimat, ibu bapa kita, keluarga kita, isteri, anak-anak, suami, keturunan atau nenek moyang kita semua, ahli kubur. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, limpahan kurniaan Allah, rahmat Allah, inayah Allah dan berbagai-bagai nikmat yang Allah curahkan kepada kita sejak kita di alam roh hingga sekarang, dan bila-bila pun nikmat Allah tidak pernah berhenti. Ini menyatakan, untuk nak menyatakan tak lain adalah kisah-kisah, cerita-cerita di mana Allah Subhanahu wa taala lah yang mengurniakan kepada kita kehidupan untuk menyatakan dialah yang maha hidup. Maka itulah kita selalu kena mengingatkan diri kita supaya mengaku dengan pengakuan mengimani, iaitu menyaksikan sendiri, yakin yang mula-mula sekali, iaitu kita meyakini, mengimani, menyaksikan semuanya la ilah yang ada ini menyatakan iaitu kewujudan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita nak bawakan dalam kehidupan kita. Selagi kita tidak membawa penyaksian ataupun keyakinan, maka kita hanya menyebut la ilaha illallah ataupun asyhadu an la ilaha illallah, maka belum selesai lagi, iaitu kita belum lagi menyaksikan ataupun mengimani. Begitulah yang terjadi pada kisah-kisah kehidupan kita sekarang ini,
tidak ditekankan. Penafsiran itu belum lagi untuk menjelaskan, untuk kita menyaksikan ataupun meyakini la ilaha illallah. Kerana kebanyakan daripada kita sekarang ini hanya membacanya kalimah-kalimah yang kita menyaksikan bahawasanya kalimah inilah untuk menyatakan keesaan, iaitu yang hidup, yang wujud hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi apabila kita tak mengimani, kita hanya membacanya dengan lagu-lagu, dengan zikir-zikir yang kita rasa boleh menyedapkan halwa telinga kita, maka inilah apabila kita tidak memahami kalimah yang mustahak, iaitu harus kita mengimani, percaya, meyakini pertama sekali adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana ini dipanggil tauhid. Apa pun dalam kehidupan kita 24 jam kita kena mengesakan Allah, menombor-satukan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa pun posisi kita yang diberikan oleh Allah, kita sepatutnya mengetahui yang pertama sekali adalah wadah, iaitu mengesakan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum masuk apa saja di dalam wadah bekas itu, maka nanti apabila kita tidak meyakini, menyaksikan, maka wadah itu tidak akan membawa bekas pada dalam diri kita. Maka apa saja ilmu yang kita dapat, apa saja posisi yang dibagi, maka kita tidak akan dapat melaksanakannya dengan sebenar-benar. Hanya kita melaksanakan demi untuk keakuan, iaitu kita telah mengakui, kita menjadikan diri kita ini Tuhan, maka kita akan mengutamakan keakuan diri kita. Inilah kemalangan yang paling berat menimpa kepada kita. Kerana yang pertama yang mustahak adalah mengesakan Allah, mentauhidkan Allah. Tetapi inilah yang kita tinggalkan sekarang. Banyak di kalangan kebanyakan kita sekarang ini, di kalangan orang yang banyak ilmu ataupun yang kurang, mereka tidak mengetahui yang paling utamanya adalah kita mengenal kepada ayat-ayat yang kita baca. Siapakah yang menciptakan ilmu, memberikan kepada kita pengetahuan apa saja pun. Apa pun bentuk pengetahuan itu berasal daripada Allah. Dari itu mengapa kita tidak mengenal Allah? Kerana agama kita adalah agama Islam yang diterima oleh Allah. Syaratnya untuk diterima oleh Allah, harus engkau menyaksikan, mengenal Allah benar-benar, iaitu dengan melalui pembimbing-pembimbing rohani. Seperti mana para sahabat ada pembimbing rohaninya, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang benar-benar telah mengenal Allah daripada Allah Subhanahu Wa Taala sendiri. Dan apabila diajarkan pada sahabat, sahabat mengetahui mengenal Allah, maka sebenarnya sahabat mengenal Allah dari sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita apabila menyoalkan kepada diri kita masing-masing sekarang, kita masuk satu kampung, kita beritahu kepada mereka bahawa sebenar-benarnya syahadat, mereka akan melontarkan kita dengan bisikan-bisikan yang keakuan dirinya itu sudah berlegar berbelas tahun, berpuluh tahun pun ada. Maka dia akan menafikan, mengolok-olokkan perkataan kita, hingga mengatakan ini sesuatu yang baru yang kita bawakan. Ini yang berlaku sekarang ini. Kerana kita lihat orang lebih memandang kepada sedapnya bacaan Quran, bertajwid, berfasahah, bacaan yang cantik. Bukan tak boleh, tetapi kita terhijab dengan Allah. Bacaan tu bagus, dengan cantik, dengan suara, dengan taranum, dengan tajwid, dengan lafaz-lafaz huruf yang tepat. Itu bagus, tapi bukan itu berhentinya. Berhentinya Allah nak lihat adalah bagaimana kita meyakini ayat-ayat yang kita baca itu. Ini yang jadi
topengan ataupun kemunafikan yang kita sendiri pun banyak yang dah terikut. Maka inilah yang berlaku dalam kehidupan kita. Bila kita tidak menombor satukan Allah, kita rasa macam kita menombor satukan Allah. Tetapi ternyata kita menyembah kepada suara-suara sedapnya tadi, Al-Quran. Kita menyembah kepada ayat-ayat yang lancar kita bacakan itu. Kita menyembah kepada upah-upah yang kita harapkan dari bacaan itu. Kita mengharapkan sesuatu selain Allah dalam bacaan kita itu. Maka inilah kesyirikan. Inilah sesuatu yang akan membawa kita kepada ke arah manusia yang paling zalim. Apabila dia membaca Al-Quran, dia membaca ayat-ayat Allah, didengarkan ayat-ayat Allah, tetapi dia mengolok-olokkan dengan cara dia memuaskan dengan mendengarnya saja. Bukan dikatakan tidak boleh mendengar, tidak boleh membaca, tetapi harus akan ditanyai apa yang kita faham dalam kita membacanya. Sedangkan kita membaca beribu-ribu ayat Allah tiap-tiap hari, dan kita rasakan berbahagia, kita rasa tenang dengan bacaan kita. Ketenangan itu adalah kesyirikan. Kerana kita membaca Quran menyebabkan kita tenang. Bukannya kita tenang dengan Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan ayat-ayat supaya engkau memerhatikan. Kalau kata huruf, bukan kata ayat, huruf itu huruf alif, hendaklah engkau ketahui dalam batang tubuh engkau. Dan hendaklah engkau tahu napas turun dan naik berhuruf alif. Dan hendaklah engkau tahu sentiasa engkau mengesakan Allah ketika naik napas itu. Dan ketika turun, kau membawa mengajakkan sekalian alam yang ada dalam tubuh badan engkau. Urat darah, saraf, somsom dan semua jantung apa semua pun mengajaklah engkau supaya la ilaha illallah, sama-sama mengesa naik mengesakan Allah. Mengapa kita tidak dapat amaliakan baru huruf alif saja? Akan ditanya nanti, banyak-banyak kita baca tapi kita tak tahu ala tuju sebenar Al-Quran. Quran itu akan, Allah Ta'ala kata, Rasulullah berkata akan melaknat orang yang membaca Al-Quran tapi sekadar di kerongkongan, dia tidak dapat amaliahkan. Begini yang terjadi sekarang ini. Orang Islam kita ramai tetapi jauh pengetahuannya di dalam Al-Quran. Hanya dia memandang kepada lagu, taranum, memandang pada tajwid, fasah, itu bagus. Tapi dia tidak menyambungnya kepada matlamat utama yang Allah jadikan ayat-ayat Allah itu supaya menjadi wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minina wa la yazidu zalimina illa hasarah. Surah Al-Isra. Allah mengatakan sesungguhnya aku turunkan wa nunazzilu minal qur'an ma huwa shifa', adalah penyembuh segala penyakit, iaitu penyakit yang paling besar, iaitu penyakit keakuan diri, penyakit syirik, penyakit kita membanggakan keakuan diri, sombong, riak, takbur, ujub. Itu kalau kita baca Quran, bertambah akhlak kita apabila kita mengetahui ala tuju sebenar Al-Quran itu. Tak ada lagi ada sifat-sifat mazmumah, iaitu sifat keakuan diri, keakuan dirimu, di mana kamu selalu membaca Quran. Dalam membaca Quran pun masih ada lagi rasa penyakit keakuan diri. Maka kamu lari daripada konsep yang Allah turunkan Al-Quran. Allah Ta'ala berikan Quran itu mukjizat yang besar, iaitu kepada Rasulullah SAW dan kepada kita langsung. Maka kita membacanya, mempermain-mainkan dengan kita tak mengetahui apa maksud yang hendak disampaikan di dalam Al-Quran untuk kita membawa ke dalam kehidupan kita. Kita mengatakan berbagai-bagai di dalam Al-Quran itu, Maliki Yaumiddin, engkau menguasai hari pembalasan, hari-hari apa pun Allah menguasainya. Tetapi engkau mengangkat barang, engkau kata engkau yang menguasainya. Engkau mengaku engkau Tuhan, engkau mengangkat sesuatu air yang engkau suapkan mulut. Engkau mengambil, menggunakan tangan kudrat Allah, menyuapkan ke dalam mulutmu untuk kamu kunyah menggunakan kudrat. Maka kamu tidak memerhatikan
kamu mengolok-olokkan bacaan itu dengan kamu tidak mengetahuinya bahawa setiap sesuatu yang kamu gerak, iaitu yang napas yang naik turun itu adalah kepunyaan Allah. Sekiranya Allah memberhentikan napas kamu, maka mati kamu. Malik Yaumiddin, dia yang menguasai segala sesuatu, hari-hari apapun, detik-detik saat apapun, kedahulu, sejak azali abadi, awalul akhiru zahirul batinu, semuanya hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Mengapa kamu menjadi sombong? Mengapa kamu menjadikan diri kamu sebagai Tuhan? Mengapa kamu tidak nafikan diri kamu yang mengaku Tuhan itu, yang menyebabkan kamu berada di dalam kezaliman, berada di dalam kerugian, di mana kamu biarkan diri kamu menzalimi diri kamu dengan mengakui bahawa kamu ada memiliki, padahal kamu tidak ada langsung memiliki apa-apa. La hayyun la alimun la qadirun la muridun la sami'un la basirun la mutakarimun la hul mawjuda illallah. Terhimpun di dalam kalimah syahadah, iaitu kalimah yang suci, yang sejati, kalimah yang paling tinggi, iaitu la ilaha illallah. Tapi ternyata ayat Allah, ayat Quran la ilaha illallah, kita memperolok-olokkan, kita menzalimi dengan ayat yang kita baca. Dengan satu huruf pun kita tidak tahu memaknai, apatah lagi huruf-huruf dan juga ayat-ayat yang biasa kita baca berbelas kali satu hari, tetapi tetap juga perangai keakuan diri kita, mengakui perangai buruk, iaitu mengakui adanya diri, iaitu mengaku diri kita ini Tuhan. Itu yang terjadi dalam kehidupan kita. Maka kita membaca Quran dalam keadaan keakuan diri, seperti mana kita berada di dalam keadaan najis, berada di dalam keadaan batil. Sedangkan Allah mengatakan walal talbisul haqqa bil batil. Jangan campur adukkan yang hak dan batil. Kita ni adalah batil. Bila merasakan ada diri, maka kita ni batil. Apabila datang kita mohonkan kepada Allah benar-benar, tolong buangkan kebatilan, diriku ni adalah segala ibu kebatilan. Maka ya Allah, tolonglah ya Allah, setelah Engkau memberikan pengetahuan kepadaku, kepada kami ya Allah, kepada kita semua, bersyukur kepada Engkau ya Allah, telah membukakan perkara-perkara, menyingkapkan perkara-perkara yang kami tidak tahu ya Allah. Dan maka itu tetapkan hati kami untuk terus mengesakan-Mu, terus mengakui Engkaulah yang wujud ya Allah. Jangan biarkan kami merasa diri kami sendiri walau sesaat. Maka beruntunglah apabila ketika hidup kita di dunia, kita telah mengetahuinya, kita telah menyaksikan yang wujud itu hanya Allah. Kita meyakini dalam kehidupan kita seperti mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para rasul, para nabi, para wali Allah, arifin billah, mursyid yang arif billah, semuanya mengikuti jejak langkah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan al ulama warasatul anbiya, ulama-ulama yang kenal diri, kenal Allah, mereka mewarisi akhlak Nabi yang original, iaitu yang asli, iaitu dia tidak ada lagi rasa ada keakuan dirinya, dan tidak mau lagi membenci ada rasa keakuan diri. Bersungguh-sungguh dia memandang, menjaga istiqamah supaya tak mau lagi ya Allah setelah Engkau menyelamatkanku. Rabbana la tuzigh qulubana. Ya Allah, setelah Engkau menyelamatkan hati kami ya Allah, yang selalu mengaku akulah Tuhan, akulah yang boleh, aku yang kudrat, akulah yang hidup. Kau dah telah menyelamatkan kami ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, setelah kami sesat, kami mengakui keakuan diri kami, maka Engkau telah menyelamat kami dengan petunjuk-Mu ya Allah, dengan berbagai-bagai amsalah perumpamaan, hingga kami Engkau beri hidayah ya Allah
Kami bersyukur ya Allah, Kau telah menyelamatkan kami ya Allah. Maka itu jangan biarkan kami terhumban kembali dalam pengakuan mengakui bahawa kami ini Tuhan ya Allah. Kami ini ada wujud ya Allah. Tolonglah ya Allah. Engkaulah ya Allah yang mengurniakan rahmat yang besar. Maka Engkaulah yang kami harapkan supaya kami tetap teguh ya Allah. Sentiasa menyaksikan Engkau yang ada, Engkau yang wujud. Engkaulah segala-gala kekuasaan yang ada ya Allah. Inilah doa-doa yang tetap diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para rasul, para nabi, para wali-wali Allah, mereka selalu mengucapkan doa ini supaya mereka diberi oleh Allah kekuatan untuk istiqamah terus-menerus mengesakan Allah tanpa ada rasa keakuan diri. Mari kita sama-sama mengamalkan doa ini selalu supaya kita faham ini yang mustahaknya untuk kita menjaga supaya Allah memelihara, jangan sampai kita merasa ada wujud diri kita lagi. Alhamdulillah, bersyukurlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah rahmat Allah, rahmatullah di sisi Allah. Inilah dia yang dipanggil hidayatullah laduni. Hidayatullah yang diberi langsung dari sisi Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua dan juga pendengar-pendengar YouTube. Mudah-mudahan terus amaliakan. Kerana diri kita ini adalah agama kita, agama Islam. Dan agama Islam ini tidak lain. Sebelum kita mengamalkan agama Islam, kita harus mengesakan Allah. Harus mengenal diri, mengenal Allah. Maka baru kita mengambil Islam. Maka Islam ini akan kukuh. Tetapi kalau kita mengambil Islamnya dahulu, tetapi kita tidak mengenal diri, tidak mengenal Allah, kita tidak mengimani maknanya, kita tidak meyakini maknanya, kita tidak menyaksikan yang sekalian alam ini menyatakan wujud Allah, maka kita ambil Islam, maka Islam itu akan merosakkan kita. Bukanlah agama Islam itu tidak betul, tetapi kita tak mengambil. Allah mengatakan inda dina indallahil Islam. Allah dahulu inda dina. Aku dulu harus kau kenal, baru aku restui engkau mengambil Islam. Tetapi kita mengambil Islam dahulu, tetapi kita tidak mengambil pemilik agama Islam. Maka itulah kita melihat agama Buddha, kita melihat agama-agama lain, maka kita mengatakan kita agama yang betul. Salah kita tu. Kerana kita menyembah agama, kita tidak menyembah, kita menyembah agama Islam, kita tidak menyembah kepada pemilik agama Islam. Dari itu kita harus tahu pemilik agama Islam sebelum kita mengambil agama Islam, baru diterima oleh Allah. Maksud inda dina indallahil Islam. Kerana kita salah memahami bacaan Al-Quran, kita menafsirnya ikut hawa nafsu kita, maka kita rasa Islam ini betul tanpa kita mengenal diri, mengenal Allah dahulu. Tetapi tidak mengapa, kita balik mengenal diri, mengenal Allah. Carilah pembimbing-pembimbing rohani di sekitar kawasan kalian itu. Maka Allah akan memperlihatkan bahawa kalian akan beruntung apabila kalian menemui pembimbing rohani yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh kepada kita untuk mencarinya pada zaman kita masing-masing. Dan apabila kita mendapatnya, maka kita mendapatkan Allah, kita kenal Allah, kita dapatlah Allah. Tetapi kalau kita tidak mendapati pembimbing rohani yang arif billah itu, maka kita leka, maka kita olok-olokkan perbuatan-perbuatan orang yang mengamaliakan dengan sebenar-benar tauhid, maka kita mengejek-ejekkan, kitalah adalah jadi manusia yang paling zalim. Ini Allah sendiri mengucapkan ada manusia yang paling zalim, di mana mereka tidak mengenal kepada Allah, tidak mengenal diri. Banyak ayat-ayat Allah diolok-olokkan, dijadikan dinding-dinding untuk menyelamatkan hawa nafsunya. Dijadikan ayat-ayat pelindung. Padahal pelindung ayat, iaitu maha pelindungnya adalah yang menciptakan ayat. Bukan kita berlindung kepada ayat Quran, tapi kita berlindung dengan Allah dengan jalan menafikan, menghilangkan keakuan diri kita. Maka berlindung, dapatlah kita lindungan benteng Allah Subhanahu wa taala.
Harus kita fahami. Kalau sekadar kita baca, minta maaf. Bukan saya cakap tak boleh baca. Jangan salah faham. Baca banyak. Tapi lebih banyak baca, lebih berakhlak. Apa lebih berakhlak tu? Makin tak ada keakuan diri. Penyakit yang tadi wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifa. Sesungguhnya Allah bersumpah Al-Quran ini adalah penyembuh segala penyakit. Dan penyakit yang paling besar boleh disembuhkan oleh Quran, kata Allah. Kerana Allah yang nak menyembuhkan, maka Allah yang mengatakan Al-Quran itu penyembuh. Penyembuh yang nombor satu iaitu pengakuan dirimu. Penyakit yang paling besar sekali, yang tidak ada doktor dapat menyembuhkannya, melainkan Allah sendiri berkata, engkau harus tahu pemilik Al-Quran itu. Maka bila engkau baca Quran, kau akan faham, iaitu ayat ini yang kita baca tidak lain adalah ayat-ayat kesucian. Ayat-ayat kesucian, ayat-ayat yang dari yang maha suci. Maka apabila kita membacanya, maka hendaklah kita juga berada dalam kesucian, iaitu dengan mengambil wuduk. Bukan wuduk ambil air sembahyang di luar, tetapi wuduk itu maknanya bersih di luar dan di dalam. Iaitu di dalam kita yang nak dibersihkan adalah pengakuan diri kita. Dari kita membaca Quran itu bukanlah perkataan yang kita sebut, bukanlah dari kalam kita, tetapi perkataan itu adalah la mutakalimun. Tak ada perkataanku melainkan perkataan Allah. Jadi setiap huruf yang kita pandang di dalam Quran adalah kita melihat dengan penglihatan Allah. Dan setiap sesuatu yang kita lihat dengan penglihatan Allah, bentuk-bentuk huruf itu tadi, akan ada perangai-perangai huruf itu tadi. Apabila kita mengetahuinya, maka Allah memberi kefahaman, akulah yang akan menjelaskan. Kerana ini adalah huruf-huruf ayat-ayat aku yang akan menceritakan kepadamu apa yang engkau baca dengan kalamku tadi. Maka kita akan diberikan pengetahuan di sisi Allah apabila kita membuatkan penyucian, mengambil wuduk dengan membuangkan keakuan diri. Kita membaca dengan menumpukan perhatian, melihat dengan penglihatan Allah. Kita memohonkan agar Allah memberikan, Allahumma arhamna bil Quran. Allah berikan kepahaman di sisimu tentang Al-Quran ini. Kerana yang boleh memberikan pengetahuan Al-Quran untuk kita amaliahkan dalam kehidupan kita adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi berdialoglah kita di dalam Al-Quran itu untuk kita dapat penjelasan dari sisi Allah, dapatlah kita amaliahkan. Tidak lain untuk mengajak diri kita dan semua mengesahkan Allah daripada setiap ayat-ayat huruf-huruf Al-Quran. Semuanya mengesahkan Allah, mengagungkan Allah, mensucikan Allah, membuangkan keakuan-keakuan diri. Inilah syaratnya untuk kita dapat mengamaliakan Al-Quran. Sudahkah kita melakukan ini? Kalau sudah, Alhamdulillah. Maka akhlak kita bertambah tinggi, iaitu tidak mahu rasa ada keakuan diri seperti Rasulullah SAW, para Rasul, para Nabi, para wali Allah arifin billah. Mereka dah tidak ada mahu keakuan dirinya. Lagi mereka baca Quran, lagi banyak kepahaman yang Allah turunkan. Kerana Allah lah yang menurunkan kepahaman Al-Quran itu. Seperti mana firman Allah dari surah Al-Kahfi, Alhamdulillahillazi anzala ala abdil kitaba walam yaj'al lahu iwajah. Maka bila dah benar-benar kita dah hilang keakuan diri, seperti jadi Adam, seperti jadi patung Adam, maka Allah turunkan nanti kepahaman itu langsung daripada Allah. Akan mengucaplah nanti kita Alhamdulillahillazi anzala ala abdihil kitaba walam yaj'al lahu iwaja. Bersyukur kita tidak ada apa-apa kosong. Maka Allah memberikan pengetahuan. Bersyukur kita Allah menurunkan kepahaman di sisi Allah. Maka tidak ada kebengkokan, tidak ada lagi kita ragu-ragu. Kita faham betul-betul Quran itu kerana Allah telah menurunkan. Apabila kita benar-benar buangkan keakuan diri kita, la ilma lana, kita tidak ada ilmu, kita tidak ada faham, maka semuanya hak Allah, maka Allah turunkan. Maka mengucaplah kita bersyukur, Alhamdulillahillazi anzala ala abdihil. Dia turunkan kepada kita ini untuk mengabdikan
kepada apa yang telah disuruh oleh Allah kepada kita. Abdihil kitabah, dalam bentuk kitab, yang mana kitab itu adalah tulisan-tulisan yang Allah Ta'ala suruh perlakukan. Dia turunkan ke dalam kitab. Kitab itu untuk kita bawa, untuk perlakukan, untuk mengesakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan kita yakin, hakul yakin, maka kita tidak nampak ada ayat Al-Quran itu kebengkokan ataupun yang tidak benar. Maka jelas kita nampak. Maka kita terus boleh amalkan dengan apa yang telah disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini yang dikatakan tadi, maqam orang-orang yang telah mengetahui, seperti mana Nabi Khidir alaihissalam mengatakan kepada Nabi Musa, engkau tidak tahu yang kehadapan ini macam mana, Musa, macam mana engkau boleh nak ikutku? Jadi beginilah jadi manusia, bila kita tidak tahu kehadapan ni apa ala tujunya, maka di situlah kita tidak dapat amaliakan kehidupan kita dengan sempurna, ataupun kita akan berada di dalam kebinasaan, kita berada dalam kerugian, kita berada dalam kezaliman. Maka kita akan nampak kezaliman-kezaliman, tetapi kita tidak mampu untuk keluar atau menjauhkan dari kezaliman. Malahan kita sendiri dah terbiasa membuat kezaliman. Ini yang berlaku dalam kehidupan kita. Para pemimpin-pemimpin kita, para ulama-ulama kita, para mufti-mufti, orang ustaz-ustaz, orang agama, dan kiralah pewakil rakyat ke, orang ketua-ketua kita, ibu bapa, semua kebanyakan berlumba-lumba untuk mencari selain Allah. Maka inilah cerita Allah Subhanahu Wa Ta'ala pada penghujung zaman ini. Manusia-manusia itu sedikit sekali yang nakkan kepada Allah. Ila qalilah, sangat sedikit. Maka itulah beruntung kita jadi manusia yang Allah maksudkan sedikit. Dan Rasulullah SAW bersabda, beruntunglah orang yang sedikit yang dianggap asing. Jadi Alhamdulillah, kita akan terus, walaupun kita sedikit dianggap asing, maka kita terus akan berdoakan agar semua manusia ini mendapat kepahaman, supaya mereka benar-benar mengenal diri, mengenal Allah, kembali mencari mursyid-mursyid. Tak kiralah agung, raja ataupun Perdana Menteri, wakil-wakil rakyat, menteri-menteri, yang semuanya sampai rakyat bawah, kembalilah. Kerana itulah tempat kita yang terbaik, tempat kita yang asli, yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala setiap hari memanggil kepada kita untuk supaya kita selamat, kita tenang, kita aman, kita mendapat ridha Allah, iaitu dengan Allah memanggil dengan panggilan manja Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, hingga ayat-ayat. Allah mengatakan, wahai jiwa yang tenang, buangkanlah semua ini, keakuan dirimu dan segala yang merugikanmu, segala yang hanyalah perhiasan-perhiasan. Dunia ini hanya sekejap saja, sekejap saja, bila-bila nyawa kita boleh dicabut. Maka itu Allah selalu panggil kembali. Siapa yang terbiasa di dunia ini kenal diri, kenal Allah, sentiasa dia sudah kembali kepada Allah dan tidak ada rasa keakuan diri, maka beruntunglah mereka. Tetapi yang belum lagi, kita kasihan, Allah sendiri sayang, Allah memberi peluang, Allah sangat suka dan cinta kepada kita, mengharapkan kita kembali. Seperti mana seorang ibu yang mana anaknya keluar rumah tidak balik bertahun-tahun, dalam hati ibu tetap juga mengharapkan anaknya balik. Setiap dalam doanya, hatinya sentiasa harapkan, walaupun berbelas tahun anaknya tidak balik, tetap didoakan supaya kembali. Apatah lagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala, walaupun kita dah rasa jauh macam mana, Allah tetap ada rasakan. Allah tetap nakkan kita kembali, kerana Allah tak pernah tinggalkan kita, walaupun kita berpaling jauh sekali, olok-olokkan ataupun kita mengejek-ejekkan tanda-tanda Allah, maka Allah tetap tak berganjak, Allah tetap tak berpaling. Allah sayang kepada kita. Mengapa kita berbuat anaya kepada diri kita sendiri, sedangkan Allah tu sayang kepada kita? Maka itu kembalilah wahai pemimpin-pemimpin atasan, tinggalkanlah sesuatu yang sangat merugikan, tinggalkanlah sesuatu yang telah kamu zalimi,
hingga kamu tak rasa kamu dizalimi. Kamu telah lama menzalimi diri kamu sendiri. Ya, kamu rasa kamu bahagia, kamu boleh menutupi orang lain supaya tidak tahu apa kesalahan kamu. Tetapi Allah tahu. Allah tetap pandang kita dengan pandangan kasih sayang. Sudahlah tu, kembali. Berbagai-bagai cara, berbagai-bagai lagi doa yang kamu minta, Allah tunaikan supaya kamu kembali kepada Allah. Kerana Allah sangat sayang. Allah merendahkan diri. Sanggup Allah merendahkan diri kerana sayang kepada kita. Mengapa kita abaikan kasih sayang sejati Allah kepada kita? Tidak ada sesiapa yang boleh mendandingi kesayangan yang tinggi ini melainkan Allah Subhanahu Wa Taala yang paling tinggi kasih sayangnya kepada kita semua. Dan itu jangan kita lepaskan peluang. Menyesallah kita kerana apa yang paling sayang kepada kita adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka itu kembalilah. Janganlah lagi kita tertipu dengan dunia yang hanya sedetik sebentar ini. Dan dunia ini tak lain adalah bangkai. Dan dunia ini adalah sesuatu yang hanya sebutir pasir di tepi pantai semenjak Allah menciptakannya. Mengapa engkau tertipu dengan itu? Sedangkan Allah menyatakan dunia seisinya dan sekalian alam ini untuk menyatakan aku lebih mustahak, aku lebih nikmat, aku lebih aman, aku lebih tenang. Tetapi orang-orang yang tidak kenal diri, tidak kenal Allah, Allah memberikan lagi tutup kolbunya. Sebab dia sendiri tidak mahu menerima, maka Allah butakan matanya lagi. Allah tutupkan telinganya, tak mahu memahami. Jika engkau Muhammad memberitahu kepada mereka, mereka tidak akan dapat memahami. Kerana mereka ini mengolok-olokkan, maka itu aku tutupi telinganya, tutupi matanya. Dia tidak akan nampak kebenaran. Dia tidak nampak aku ciptakan sekalian alam ini untuk menyatakan aku. Dia tidak memahami apa saja engkau ucapkan kepadanya, yang lembut ataupun yang keras, tetap juga begitu juga. Kerana dalam hatinya ada penyakit. Fi qulubihim maradah fazadahumullahu maradah. Allah tambah lagi penyakit setelah dia sendiri membuat penyakit itu, maka Allah tutupkan, tambahkan lagi penyakit. Wa na'udzubillah, minta dijauhkan. Jangan sampai ada perangai gitu. Dan sesungguhnya Allah itu sentiasa menunggu. Walaupun begitu, Allah tetap pengampun dan penyayang. Kembalilah. Kita boleh menipu Allah, kita rasa, tetapi sebenarnya apa yang engkau buat itu dari kudrat Allah. Apakah tak mengetahui Allah sedangkan dia yang menciptakan tu? Bukan Allah tu jahat, tapi apa pun sebelum kau buat, Allah lah yang tahu cerita-cerita kisahnya. Hingga kamu masuk surga neraka pun Allah tak tahu. Golongan kanan atau kiri, golongan awal, semuanya Allah tahu. Tapi kita memsenda-sendakan, kita olok-olokkan, kita lalai-lalaikan, nantilah. Jangan sampai sakaratul maut, mati yang sebenar, mati datang nanti. Jangan sampai menyesal apabila kita dalam keadaan kesakitan sakaratul maut. Allah perlihatkan keindahan Allah, ayat-ayat Allah yang original. Menyesal kita, ya Allah tolong hidupkan kembali. Waktu itu tak guna lagi menyesal. Jadi kita boleh tahu ke nyawa kita boleh sampai besok pagi. Sebentar lagi pun kita tak tahu. Menyesal, menyerahlah diri benar-benar kepada Allah. Jangan kita buat lagi perkara-perkara yang Allah Subhanahu Wa Taala mengetahuinya. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Apakah tak mengetahui Allah sedangkan dia menciptakan yang halus dan yang alam yang gaib-gaib, alam yang maha teliti Allah, maha yang halus teliti mengetahuinya Allah Subhanahu Wa Taala, kerana dialah yang menciptakan sekaliannya. Apakah tak mengetahui Allah? Dan itu bertaubat benar-benar, menyesal benar-benar. Inilah peluang kita. Bukanlah kita bercakap ni untuk kepentingan apa, tapi nak melihat kita ni berada dalam keadaan naungan Allah, berada dalam benteng Allah, barulah kita lega hati kita. Allah Subhanahu Wa Taala menginginkan kita untuk kita kembali kepada Allah.
Maka itulah, jangan lagi kita menangguh-nangguhkan. Jangan kita menunggu-nunggu nanti-nantikan. Sebab syaitan, iblis, hawa nafsu kita suka berbuat begitu, menangguh-nangguh dan lalai. Dan manusia ini suka berbalah-balah, tak puas hati, tak cukup apa lagi pun. Kita tak tahu nak kejar macam mana. Nak kaya macam Nabi Sulaiman. Tapi Nabi Sulaiman dah kaya macam mana pun, tak ada orang yang kaya macam Nabi Sulaiman. Tetap juga Nabi Sulaiman kata, yang pentingnya engkau ya Allah. Dan Nabi Sulaiman dia uji betul. Sekalian istana dan sekalian hartanya, sekalian kerajaannya diambil alih oleh iblis yang menyamar. Maka berbulan-bulan Nabi Sulaiman menjadi nelayan. Bayangkan, dia boleh terima dengan redha. Bukan dia cakap aja. Jadi Allah ambil balik kerajaan dia yang besar tu, yang tak ada kerajaan lebih besar, dia boleh redha dengan Allah. Jadi kita nak kejar, nak cari banyak mana sebenarnya. Di hati orang Yahudi memang Allah letakkan tak cukup-cukup. Dan kebenciannya kepada orang yang mengamalkan ilmu yang hak ni, ilmu kenal diri, kenal Allah ni, cukup dia benci orang Yahudi ni. Memang Allah letakkan gitu. Dia akan cari jalan. Dia tak puas hati, dia akan bawa kita ke jalan dia supaya kita ikut jalan dia, supaya naik kebatilan tu tadi. Padahal kebatilan takkan naik, kata Allah. Maka dia degil juga, dia nak. Gitulah sifat orang Yahudi dan pengikut-pengikutnya. Jadi jangan kita pandang orang Yahudi, pengikut-pengikut dia banyak di kalangan pemimpin-pemimpin kita. Di kalangan orang-orang yang tidak mengesakan Allah betul-betul. Tidak kenal diri, kenal Allah. Dia ulama, dia mufti, dia ustaz, dia apa pun posisi dia. Kalau dia tak kenal diri, tak kenal Allah, maka adalah sifat orang-orang Yahudi. Iaitu sifat munafik. Lagi teruk maknanya. Iaitu dia Islam, tapi di dalam keislamannya dia tidak kenal diri, tidak kenal Allah. Maka dia bukan benar-benar banyak mengingat Allah. Kerana golongan orang-orang munafik ni orang Islam juga. Dia ulama juga, tapi ulama yang munafik yang esok. Berpura-pura di hadapan pembesar-pembesar, di hadapan agung, di hadapan menteri untuk dapatkan sesuatu. Bila sesuatu fatwa yang diberikan, dia akan pastikan fatwa itu disetujui oleh raja. Bukan fatwa itu disetujui, diredai Allah dan Rasul, tetapi dia buat-buat gitu. Dan dia kata orang lain tak tahu. Dia kata Allah tahu, dia tak takut. Tapi dia tipu. Dia mengiyakan vaksin ni. Dia mengeluarkan fatwa, harus kita. Itu jawablah nanti. Saya bukan berani, tapi saya nak bagi tahu ini kenyataan. Jadi berhentilah engkau jadi ulama, berhenti engkau jadi mufti, lebih baik lagi daripada engkau duduk di dalam dengan raja menjadi mufti, jadi ulama. Ulama raja mengikutkan tadi kesesatan yang raja ikut tadi. Engkau mengiyakan raja, bukan mengiyakan Allah dan Rasul. Maka engkau akan disoal dulu di padang mahsyar. Bukan raja atau pemimpin, tetapi ulama-ulama yang suk ni tadi. Mufti-mufti yang suk ni tadi membuat fatwa yang lari daripada tajuk maksud sistem Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang berlakunya. Maka pemimpin-pemimpin ulama-ulama mufti kita tidak mahu membawakan agama yang sebenar. Sebenarnya agama kita adalah mengesakan Allah, membesarkan Allah, mengagungkan Allah, bukan mengagungkan makhluk, bukan mengagungkan harta kedudukan. Tetapi ternyata manusia-manusia yang kenal diri, kenal Allah, memerhatikan buruknya perangai ulama-ulama, mufti-mufti, menteri-menteri. Nampak jelas, bukan diolok-olokkan oleh Rasul. Nabi dah bagi tahu, pada akhir zaman lebih aku takutin bukan Dajjal, tetapi ulama-ulama, pemimpin-pemimpin yang iaitu buruk perangainya, iaitu tidak ada dia pelajaran untuk benar-benar takut mengesakan Allah. Mereka berada dalam keakuan dirinya, lebih mementingkan kepada gajinya. Kalau dia cakap benar, nanti raja berhentikan dia dari mufti, berhentikan dia dalam jabatan agama. Ini yang berlaku. Banyak contoh-contoh pemimpin kita, ada yang betul, ulama yang betul. Bila cakap yang betul, dia suruh berhenti daripada jadi mufti. Banyak dulu. Dan sekarang mufti-mufti dah takut nak cakap begitu yang benar. Kerana nanti periuk nasinya, dia kata. Allah dia tak takut.
Sedangkan yang bagi rezeki yang besar pada periuk nasi yang engkau maksudkan itu adalah Allah. Engkau boleh sandar kepada periuk nasi engkau. Jadi engkau nak olok-olokkan. Inilah yang Rasulullah kata, kalau nampak ulama pemimpin yang begini, maka dah hampir sangat dengan hari kiamat, maka melarikan diri, hijrahlah kamu. Jangan dekati ulama-ulama mufti-mufti ini. Dan Imam Syafi'i mengatakan, bila kau nampak ulama yang suk ini, orang agama pemimpin yang suk ini, buruk, tak amanah ini, maka larilah engkau seperti engkau melihat singa ataupun harimau yang nak membahang kau. Ini kita kena perhatikan. Ini kita dah masuk fasa akhir zaman. Betul-betul last dah ni. Tak lama lagi datangnya Imam Mahdi. Akan keluar berlakunya Halmah Kubra, peperangan yang sangat mengerikan. Apa mengerikan tu tadi? Bila manusia itu tidak mahu mengenal diri, mengenal Allah, maka perang besarlah berlaku. Maka tidak mampu dia akan hadapi perang besar itu. Tetapi apabila dia kenal diri, kenal Allah, maka tak ada peperangan yang lebih besar. Kerana dia dah memerangi perang hawa nafsunya. Dia telah menewaskan hawa nafsunya dengan membuang keakuan diri. Dan dia betul-betul berada dalam benteng Allah. Besar mana pun peperangan, dia tidak risau. Yang dirisaukan, dia masih lagi ada keakuan diri atau tak kenal diri, tak kenal Allah. Dari itu kami kupaskan benar-benar strategi-strategi musuh-musuh yang akan datang nanti diperlihatkan oleh Allah. Maka mereka tidak akan puas hati dengan manusia-manusia. Selagi ada manusia-manusia yang pergi solat ataupun terlebih dahulu ialah orang-orang yang tak mahu mengikuti cara sistem Yahudi, mereka membuat rancangan demi rancangan. Dia buat kitab, satu kitab untuk membodoh-bodohkan kita manusia ini supaya mengikuti, supaya tahu Dajjal lah dia punya Tuhan. Maka itu yang dia ajakkan kita sekarang ini. Sistem tu dah berlaku lama dalam kehidupan kita. Tetapi kita tak kenal diri, tak kenal Allah, maka kita masih lagi dalam keadaan buta. Kita tak nampak kita ni sekarang ni berada di dalam anaya ataupun kita ni berada di dalam, dah kena sihirnya Yahudi, kita dah kena silat matanya Yahudi dah lama, tetapi kita rasa macam tenang, kita rasa macam tak perlu nak cari apa-apa lagi. Kita rasa kita dah dengan Allah dah bagus dah. Ya, tempat kita adalah tempat yang terbaik di sisi Allah. Padahal inilah manusia paling rugi. Dia telah disihir, tertipu dengan mainan-mainan iaitu Dajjal, iaitu tentera Dajjal Yahudi itu. Maka itu kita kena pandang. Jangan pula kita tabayun. Jangan tuduh aja Yahudi ni gini-gini, kita ikut sistem dia untuk selamatkan kita kesihatan. Itu bukan tabayun. Kita jangan tabayun untuk menyelidik lagi. Dah terlalu jelas. Tabayun ni nak menyelidik, bukan menghukum. Tapi ini bukan menyelidik. Ini dah terang-terang dah. Oh, kena sangka baik. Sangka baik tu kena pada tempat. Ini kalau kita dah banyak mampus dia buat kita semua, kau nak sangka baik lagi, kau nak tabayun lagi dengan dia, jangan. Jangan. Kita masyarakat kita kena sedar. Jangan suka diperbodoh-bodohkan. Dah berpuluh tahun kita merdeka dah. Tapi kita tak faham merdeka tu tadi. Maka nak merdeka harus kenal diri, kenal Allah. Cari pembimbing rohani. Kalau tak jumpa, kau takkan faham apa tu merdeka. Sebab negara kau sendiri, Malaysia ini, mendapat kemerdekaan bukan dengan peperangan, dengan jihad untuk mendapat kemerdekaan. Ini tanah air kita sendiri. Tapi bukan kita mendapat kemerdekaan tu, tapi hadiah daripada orang Yahudi. Kerana dia pandai, tak adalah pandai, tapi kita yang bodoh. Suka dilaga-lagakan. Berlaga-lagalah kita. Lemahlah kita, dikecil-kecilkan. Lalu dia datang mendamaikan kita. Lalu kita pun percaya dia nak lantik kita raja. Siapa dia nak lantik kita raja? Tanah kita sendiri. Tak ke bodoh kita ni? Tak boleh nak faham ke lagi? Dan kita biarkan sampai sekarang negara kita, nama ya negara kita sebenarnya merdeka tapi tidak merdeka. Dibiarkan sistem-sistem British, sistem-sistem Yahudi berjalan terus dalam kehidupan kita. Sedangkan kita mengatakan siratal ladzina an'amta alaihim di hadapan Allah kita. Nak jalan yang benar-benar, jalan sistem yang dibawa oleh Rasul, sistem kau ya Allah. Tu kita nak, tak nak ghairil maghdub, tak nak jalan orang Yahudi, Majus, tapi luar sembahyang solat. Terus taat kita dengan sistem dia.
Suruh enjet, suruh solat berjarak, suruh pakai mask, suruh itu semua siapa? Nanti akan datang nanti. Tengok nanti. Dia nak bagi lagi special punya enjet kepada kita. Silap-silap anak dah tak peduli mak bapak tak herankan anak jadi gila macam tu. Jalan terbalik orang kata. Pun dia kata okey lagi. Dia nak enjet kita, nak bagi yang macam tu. Haji jangan sangka buruk. Jangan sangka buruk apa? Benda dah berlaku. Dia akan tingkat, dia ada tulis kitab dia, dia belajar dengan Dajjal, Dajjal belajar dengan Iblis, Yahudi tengok buat penyembahan, engkau kena buat manusia jadi macam ini, baru engkau akan dapat kekuasaan. Nanti aku turun, aku akan memerintah engkau dapat kedudukan yang tinggi. Inilah janji Dajjal. Maka dia suruh gini-gini, dia dah tulis dah. Ni yang keberapa saya tak tahu dah. Sejak merdeka tu, kita dah banyak kali kena sistem-sistem Yahudi ni. Ini yang paling lebih teruk lagi nanti. Makin teruk sebab ketua dia kata Tuhan dia Dajjal nak turun. Tapi kita ada Imam Mahdi, di mana dia ni lah yang akan menyelamatkan kita, iaitu dengan membawa agama yang benar, agama Islam yang benar, iaitu mengenal diri, mengenal Allah. Dia ajakkan kita benar-benar negara kita adalah negara tauhid, mengesahkan Allah. Semua rakyat kita Islam ini harus benar-benar tauhid dahulu, mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu ya cara dia. Jangan lagi kita bersangka baik lagi. Bukanlah saya suruh berperang, tetapi kita harus mencari jalan, memohon kepada Allah, dan jalannya yang Allah bagi, kembali kepada Allah, mengenal diri, mengenal Allah, supaya barulah dia akan datang nanti di sisi Allah, iaitu penolong-penolong di sisi Allah. Tapi kalau engkau tak kenal diri, tak kenal Allah, engkau akan buta terus, engkau akan terus disihir, dan engkau merasakan seolah-olah engkau ni tak kena sihir pun okey je. Enjet lah, tak apalah, terima lah. Kami semua dah mengekalkan, walau kami sikit, mengekalkan untuk tidak mau dienjet, tidak mau apa-apa lagi. Cukup kami yakin dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kami dah mengetahui, kami bukan nak tabayun lagi. Kami dah yakin kamu adalah nak mengajak kami supaya tunduk, supaya jadi orang yang sentiasa rugi. Maka kamu akan berlepas diri setelah berada di hadapan Allah. Maka Allah akan menyeru kepada orang yang kita ikut, iaitu Yahudi. Maka Allah akan panggil, kenapa kau ikut Yahudi? Yahudi kata, kami tak tahu dia ikut. Maka kitalah yang akan mendapat kemalangan yang besar. Kerana kita dah tahu, Allah dah bagi tahu Yahudi ini tidak akan senang kepada kita. Dia akan cari jalan semana pun untuk bawa kita ke lubang biawak, dan betul-betul kita dah rosak sama macam dia, baru dia lepaskan diri, dia tinggalkan kita. Dia kata, aku tak tahu apa, kau ikut aku buat apa? Ini yang dah berlaku berjayanya rencana-rencana Yahudi. Kita masih sangka baik lagi, sangka baik. Sampai masuk Jabatan Agama Islam, masuk kerajaan, semua dah sangka baik, semua dah ikut sistem dia 90%. Boleh dikatakan lebih lagi. Semua dah taksub sangat dengan sistem ni tadi. Padahal Allah sentiasa panggil, pergi. Ayalah solat, ayalal falah. Solat. Ya, solat. Sama-sama jemaah. Mendapat kejayaan, kemenangan. Ayalal falah. Tapi tak dapat kemenangan. Solat. Panggilan tu solat untuk dapat kemenangan. Kerana solat engkau tak kenal diri, tak kenal Allah, maka solat engkau tu celaka. Solat engkau bencana. Sebab engkau tak kenal Allah. Maka tu Allah Ta'ala kata, wailul lil musallin allazina salatihim sahun. Celaka, rugilah. Serugi-ruginya orang yang solat. Hatinya masih lagi ada keakuan diri. Maka itulah kita kena, jangan salahkan. Ya Allah, aku solat, mengapa aku dihukum lagi? Jangan salahkan Allah. Jangan tanya Allah, kenapa engkau solat? Aku dah kata di dunia, solat engkau tu solat akuan diri. Solat tu kan mi'raj, Nabi ku bagi tahu. Solat tu berhadapan dengan aku. Hilang keakuan diri engkau. Aku yang bawa mi'raj. Aku yang bawa engkau kepada diriku. Aku yang panggil engkau. Jangan engkau merasa engkau yang berdiri, engkau yang memujiku. Tidak. Itu solat yang khusyuk wa tawaduk. Barulah Allah Ta'ala terima. Allah mengatakan solat yang berhasil tu adalah inna solata tanha anil fahsya'i wal munkar. Apa yang dipanggil tadi ayalah solat, ayalah falah,
betul solat kita, dan dapatlah kita kemenangan. Dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Apa keji dan mungkar? Hilang rasa keakuan diri, dibuangkan lagi oleh Allah. Benar-benar kita rasakan Allah aja yang Ahad, yang Esa, yang kita agungkan Allah SWT. Tidak ada yang lebih berkuasa melainkan kuasa-kuasa Allah SWT. Ini yang kita nak mantapkan. Ini yang sebenarnya kita nak dapatkan. Barulah kita akan dah dapat perolehi kemenangan seperti mana kemenangan yang diperolehi nyata kemenangan oleh Rasulullah SAW dan orang yang mengikuti jejak langkah Nabi Muhammad SAW yang kenal diri, kenal Allah hingga buang keakuan dirinya. Mereka berada dalam benteng Allah. Allah jamin keamanan. Jangan sampai kita baca Quran, iaitu Quran tu ada tulisan yang mengatakan la ilaha illallah, tapi kita tidak faham. Maka itu Quran akan melaknat kita. Bila kita baca Quran, kita kata nanti aku sebut la ilallah, aku dapat masuk surga. Sebenarnya kita tak faham lagi macam mana. Yang dikatakan la ilaha illallah memaknainya berdasiasat la ilaha illallah dulu. Tak ada engkau bawa amaliahkan dalam kehidupan. Yakini, saksikan betul-betul yang wujud hanya Allah, tak ada engkau. Barulah berada dalam, iaitu benteng rahmat Allah, aman Allah SWT. Maka inilah, pada saat ini kita sama-samalah, kita sebenarnya asal kita ini tauhid. Asal kita belum Islam, tauhid. Sentiasa tauhid di alam roh kita, mengesahkan Allah, menyaksikan Allah, tak ada lain. Itulah 4,000 tahun kita sentiasa. Mengapa kita lupa dah hidup kita 70 tahun, 80 tahun, kita lupa dah perjanjian kita dulu di situ, naluri kita di situ. Maka itu jangan kita tertipu. Pulang balik kepada naluri kerahmatullah balik. Mengesahkan Allah sebenar-benar. Buangkan keakuan diri. Puncanya jadi adalah keakuan diri. Kita nak tu, nak ni, kepuas. Kita tak nampak ridha Allah tu nombor satu, iaitu mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya rasa cukup sampai sini dulu. Kita minta pencerahan dan kepuasan lagi kepada Pak Lang dan juga Latif dan juga yang lain-lain yang hadir, insya-Allah. Mari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahillazi hadana lihada wa ma kunna linahtadi laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Alhamdulillah thumma alhamdulillahirabbil alamin. Setinggi-tinggi kesyukuran sentiasa kami panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin, pemerintah yang meliputi sekalian alam ini, dengan hidayah, taufik, petunjuk, inayah, rahmat, kasih sayang, kurniaan dan keizinan daripada Allah Subhanahu wa taala juga kita dapat berada di majlis mengenal Allah Subhanahu wa taala, kenal diri dan kenal Allah Subhanahu wa taala pada malam ini, yang mana disusun, diatur dan diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat dan kasih sayangnya. Diletakkan kita pada majlis yang sangat besar, yang sangat tinggi, yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala ini, iaitu kita nak mengamaliahkan benar-benar kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kita nak makamkan kalimah ini, kita nak buangkan keakuan diri. Kita nafikan keakuan diri dengan la. Kita ni tidak ada kehidupan, tidak ada memiliki apa-apa sesuatu pun kekuasaan. Yang ada hanyalah Allah SWT yang memiliki kekuatan, kudrat. Allah SWT yang Maha Esa. Jadi kita nak belajar dalam majlis ini ilmu tauhid, mengenal diri dan kenal Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebenar-benar, dengan hakul yakin. Yang mana Ustaz beritahu tadi ni doa yang kita duk baca tapi kadang-kadang kita tak faham lah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Kita nak minta supaya Allah SWT
jangan kembali kita melupakan Allah SWT, dan kita jangan kembali supaya kita dengan ada keakuan diri. Bila kita dah buang, kita dah tanggalkan keakuan diri itu, kita nak macam mana Rasulullah SAW doa tu, supaya kita kekal 24 jam dalam keadaan kita rasa kita tidak memiliki apa-apa, tidak ada kehidupan. Kita baca Quran pun sebenarnya Allah SWT yang bacakan, yang punya kalam, bukan kalam kita, bukan suara kita, bukan cakapan kita, tapi Allah SWT yang bacakan, yang berhak membacakan ayat-ayatnya. Begitu juga kita tengok ayat-ayat, huruf-huruf Al-Quran, bukanlah kita tengok dengan mata kita, tapi dengan pandangan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kita nak ajakkan diri kita supaya kita ada rasa tu 24 jam. Jangan kita lupa, jangan kita lalai khasnya diri kita sendiri, dari saya sendiri, insya-Allah. Dan itulah sedikit perkongsian pada malam ini, insya-Allah. Saya tangguhkan dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil azim. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, limpahan kurniaan Allah Subhanahu wa taala, rahmat kasih sayangnya, dapatlah kita bersama-sama di dalam perjumpaan hari-hari Allah pada malam yang mulia ini. Itu yang dikatakan penceritaan Allah Subhanahu Wa Taala, digerakkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ke sini pun, kita bersama-sama ni pun diperjalankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala disebabkan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak ada daya upaya. Apa pun posisi yang Allah Taala letakkan dalam diri kita, kitalah kena berenungkan dalam diri kita, iaitu wa fi anfusikum afala tubsirun. Memang rasa susah kalau bagi yang dikatakan tadi, dah berjalan lama dah keakuan diri kita ni. Memang susah. Semua orang kata susah. Tapi orang yang menempuh jalan susah itulah pasti yang dikatakan fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Jadi sebelum habis susah pasti ada kesenangan yang Allah Taala bagi. Wa qul rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrajni mukhraja sidqin wa ja'al li ladunka sultanan nasira. Tempuhlah jalan susah, merasai bahawa bukan rasa lagi tak mampu, memang kita tak ada dah, memang kita tak ada pun, tapi merasai, menyatakan semua yang wujud hanya Allah, pasti datang pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang nakkan Allah Subhanahu Wa Taala ni dalam keadaan berjalan, pergi kepada Allah dalam keadaan berjalan, pasti Allah Taala akan berlari. Apa maksudnya? Memang diri dia yang esa sebenarnya, menyatakan diri dia. Allah Ta'ala nak menyatakan diri dia, tak ada nak nyatakan apa-apa, tak ada. Bukan dia datang kat kita, tapi dia datang kepada diri dia, nak menyatakan dia yang esa. Dia datang tu maksudnya diri dia, mengakui pengakuan keesaan, itu yang sebenarnya. Jadi sama-samalah kita bawa apa yang disampaikan, ditalkinkan, dinyatakan, dinasihat dan sebagainya. Bawalah. Benda ni memang ada ujian-ujian ni yang sebelum pembimbing rohani beritahu, ada rintangan-rintangan dia. Saya pun melihat rintangan tu pun tak mampu, kan? Memang tak mampu. Kita nak rasa kita mampu, memang gagal kita. Bukan gagal lagi, memang tak boleh, sebab kita kena bersama dengan Allah, maknanya dialah menyatakan diri dia. Kalau yang dikatakan pengajian kenal diri kenal Allah ni, bismillah saja, bismillah dengan nama tu, dia menyatakan nama dia. Itu yang sebenarnya. Jadi sama-samalah kita nak bawa jalan yang dikatakan illa qulina, illa qulila, nak menyemak dari dalam diri kita. Jadi pasti kita sentiasalah bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bertaubat tu apa? Banyak kita yang dulu sampailah sekarang, kalau kita 20 tahun dulu pun masih lagi membawa keakuan diri, kita menyesal lah. Kita dulu saat ini, kalau 2023 saat ni, 2001 dulu kita menyatakan kita bawa lah di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, menyatakan salah kita, mengaku salah kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang sebenarnya. Kita nak nyatakan yang tu sebenarnya. Jadi Allah Taala suka, dan kebanggaan Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam. Sekian daripada saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La haula wala quwwata illa billah. Allahumma shalli alaihi wasallam. Malam ni saya hadir pada tempat ni untuk mendengar kuliah. Saya berasa amat bersyukur lah kerana dibimbing oleh Ustaz Aziz. Selama saya belajar dalam ilmu tauhid bersama beliau, tak lain dan tak bukan ialah Ustaz Aziz menyeru kita supaya tidak lain tidak bukan mengenal diri, mengenal Allah. Itu yang Ustaz Aziz selalu tekankan. Dan saya juga amat bersyukur kerana dapat mendengar, dibimbing oleh Ustaz Aziz. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghis. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum 'azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Allahumma aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata a'yunin wa la aqalla min dhalika wa la ila ahadin min khalqika ya ni'mal mujib ya ni'man nasir ya ni'mal wakil. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Rahmatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sangatlah luas, bahkan tidak terjangkau dengan akal. Kalau kita membicarakan tentang rahmatan lil alamin, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, maka perkara yang disebutkan itu masih lagi tidak tercakup akan hakikat yang sebenarnya, akan ayat wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Rahmatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu daripada sampailah kepada fajir, orang yang melakukan perkara-perkara yang hitam. Di situ masih ada rahmat Rasulullah, iaitu syafaatnya boleh mengubah daripada seseorang itu masuk ke neraka Allah, boleh berubah masuk kepada syurga Allah. Allahumma salli ala Muhammad. Di sebelah yang hujung lagi pula rahmatnya Rasulullah itu, sehingga ke tahap rahmatnya baginda itu sampai ke tahap baginda lah yang sebenarnya mengelakkan orang-orang yang benar-benar mencintai Allah, yang benar-benar fana kepada Allah, yang benar-benar baqa billah, yang benar-benar majzub, yang benar-benar syatah, yang benar-benar bersama dengan Allah, tetap dapat berpijak di bumi ini, tidak terbang dan tidak berpisah kepalanya jadi badan. Allahumma salli ala Muhammad. Rahmatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, betapa besarnya rahmat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga bagi seorang fajir sebaik-baik zikir adalah selawat. Bagi seorang majzub fana billah, baqa billah pun adalah selawat. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi benar-benarlah yang telah menjadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, orang yang paling dekat dengan Allah itu
berakhlak dengan akhlak Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia ke kanan hujung sampai hujung, dia ke kiri sampai hujung, dia ke depan sampai hujung, dia ke belakang sampai hujung, dia ke atas sampai hujung, dia ke bawah sampai hujung. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia tak tercakup dan dia tak terlingkup. Itulah rahmat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dikatakan selawat itu adalah merupakan kepala gerabak kereta api untuk segala amalan. Dan bagi mengindahkan lagi selawat itu, sepatutnya jangan kita menyangka kita selawat. Allahumma salli ala Muhammad. Jangan kita menyangka kita yang selawat, tetapi dia yang selawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Begitu tinggi sekali nilai dia itu. Walaupun begitu, kita ni terikrar dan terikat dengan teraju selagi mana hayat dikandung badan dengan panji ikrar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu wa abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunub la ilaha illa anta. Siapa yang terasa keliru, siapa yang terasa pening, baca benda ni je. Dalam perjalanan menuju Allah, kadang-kadang kita bersenandung di dalam falsafah yang berselirat. Kadang-kadang kita tersadung batu tajam yang berduri. Kadang-kadang kita tersangkut duri semalu yang mencengkam. Perjalanan menuju Allah, mana ada yang tidak mencabar? Yang kalau tak nak mencabar, jangan berjalan. Jangan berjalan, duduk rumah je, jangan berjalan. Tak adalah tersadung batu, tak adalah tersesat. Tetapi Allah suruh kita berjalan. Allah suruh kita berjalan. Kalau kita tak nak berjalan, nanti dipaksa Allah berjalan. Dipaksa Allah berjalan. Bila tu dipaksa Allah berjalan? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ketika nak mati nanti, Allah Ta'ala akan paksa kita berjalan. Balik juga kepada dia. Janganlah tunggu sampai kat situ sakit. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab apa sakit? Sebab cepat sangat kot. Rasanya lah cepat sangat. Julat dia tu, daripada jurang nak naik ke puncak dalam tempoh yang singkat, sakit. Sakarat dia, maut dia tu sakit. Jalanlah daripada sekarang, biarlah sampai ke puncak, biarlah dia ambil dengan tenang, biarlah dah berlatih-latih, bertatih-tatih, tak apa, jalan. Biarlah ada ujian, cabaran, tersesat sekali-sekala, api lampu terpadam, duduk berada dalam kelam, digigit nyamuk, tidur dalam hutan, kerana kita berjalan. Kalau tak nak selesa, kalau tak nak ujian, kita duduk dalam selesa, duduk dalam rumah je. Duduk dalam rumah tak berjalan. Tapi takkan tak nak balik kampung melihat ibu. Tentu kita nak balik kampung juga, walaupun dikatakan ada ujian dan cabaran. Walaupun dikatakan ada risiko, seperti tayar pancit masa nak balik kampung, seperti kena saman polis, seperti kemalangan, seperti kematian. Dah kemalangan, ada risiko kematian. Itu semua kita tahu masa nak balik kampung. Tapi tetap kita balik kampung juga, kerana ada sesuatu yang besar di sana. Ada isteri yang sedang menunggu, ada ibu ke, ada ayah ke, ada adik-beradik ke, ada saudara, ada sahabat, ada ahlul bait, ada tongkat-tongkat yang berguna dalam kehidupan, dalam dakwah. Kita tetap akan berjalan. Demikianlah perjalanan menuju Allah. Dialah destinasi yang paling besar, yang paling utama. Tetap berjalan, jangan tak jalan.
Dan jalan inilah yang dinamakan salik. Jalan ini dinamakan salik. Sairus salikin, perjalanan orang-orang yang salik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. 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 Di sahabat dalam salik ini, itulah dia. Itulah dia. Inilah dia. Kita duduk di sini tapi kita sedang berjalan sebenarnya. Saya berjalan ke mana kita? Menuju kepada Allah. Menuju kepada Allah. Dalam perjalanan itulah akan berlakunya elemen-elemen seperti fana, seperti syatah, seperti majzub. Itu satu perjalanan menuju ke gerbang jaya. Dan sampai kita ni, majzub kita tu, fana kita tu, sakarat kita tu, semasa sakaratul maut nanti. Jangan sampai macam tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Justru bagi orang-orang yang berjalan, sebaik-baik teman adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan setiap perkara ada pintunya. Rasulullah dah cakap, pintu kepada Rasulullah adalah Sayyidina Ali. Sayyidina Ali kita boleh sampai ke kepada Sayyidina Ali? Tak boleh sampai kepada Sayyidina Ali. Sayyidina Ali bukan duduk di zaman kita. Macam mana nak sampai madad ke Sayyidina Ali tu? Biarlah kita ni mengikut mantik yang betul, mengikut saintifik yang seimbang, cara untuk sampai kepada Sayyidina Ali, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Osman, Sayyidina Umar Al-Faruq, Sayyidina Hasan dan Husin. Jalan dia, pintu gerbang dia adalah guru mursyid. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ialah guru mursyid. Carilah guru mursyid, jalanlah, mencarilah kita guru mursyid. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bila dah jumpa dengan guru mursyid tu nanti, tuan-tuan akan dapat rasakan nikmat dia tu. Seluruh nikmat yang dikumpulkan dalam hidup, guru mursyid yang kita dijumpakan oleh Allah itu, nikmatnya terlebih besar daripada seluruh nikmat yang pernah kita dapat dalam hidup. Maka di saat itu, benarlah kamu sudah berjumpa dengan guru mursyid kamu. Besar sungguh erti dia. Besar sungguh makna dia. Walaupun dia tidak berada dalam universiti, walaupun dia tidak berada dalam sekolah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, walaupun dia tidak berada dalam sistem jabatan-jabatan tempat kita kerja, mungkin dia sekadar pakcik kampung di kaki gunung, tapi kata-kata dia itu mendesuk, jatuh daripada hati pergi ke hati. Sementara sebelum datangnya Malhamah Kubra, sementara masa yang masih diberikan, kesempatan yang masih ada, saya terasa nak cakap gitu kerana mungkin kesempatan ini sudah tak lama. Kita tak tahu kalau kita dekat tempat-tempat yang perang, mungkin kesempatan ini, keamanan ini sudah berakhir. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Itulah dulu yang dapat saya simpulkan, yang dapat saya bicarakan. Mudah-mudahan segalanya tidak datang daripada saya, tidak datang daripada nafsu, tidak datang daripada keakuan. Mudah-mudahan semata-mata lidah ini yang bertutur bukanlah lidah kita, tapi lidah dia. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kami dikumpulkan di majlis talk lagi untuk terus mengisahkan
mengisahkan Allah. Terus menyatakan bahawa hanya dia sahaja yang hidup. Jadi saya di sini bersyukur, amat bersyukur kerana dulu memang nak sangat memahami kalimah la ilaha illallah. Memang nak sangat. Jadi rupanya memang betul kalimah la ilaha illallah tu setiap hari ada sahaja yang Allah berikan faham. Setiap hari ada sahaja yang dapat difahami daripada kalimah la ilaha illallah. Jadi la ilaha illallah, kalau terjemahan dahulu, tiada Tuhan melainkan Allah. Kemudian bila kita berzikir, bila dapat 100, dapat 200, dapat 1000, rasa puas hati. Tapi tak faham maksud di sebaliknya. Jadi bila kita dah belajar ilmu la ilaha, ilmu kenal diri, kenal Allah, barulah faham bahawa la ilaha itulah pakaian kita. Illallah tu pakaian Allah. Jangan jadikan pakaian kita seperti pakaian Fir'aun. Fir'aun mengaku dia Tuhan. Jadi di situ ada dua Tuhan. Jadi macam mana kan? Jadi itu yang nak diperangi. Apa yang nak diperangi? Nak diperangi supaya jangan kita mengikut jejak langkah Fir'aun ataupun sifat Fir'aun. Jadi kita kena tahu bahawa pakaian kita lah, kita tidak ada, kita mati. Yang hanya ada, hanya Allah dan dia yang hidup. Jadi kemudian saya di sini, saya teringat Guru Mursyid pernah menerangkan tentang Nabi Adam. Jadi kita kembali balik, di manakah asal usulnya kita. Jadi bila kita ulang-ulang balik, maksudnya kita reverse balik, kita daripada mana, kita daripada mana. Jadi tubuh kita datang daripada benih bapa pula datang daripada benih atuk, dan seterusnya sampailah ke Nabi Adam. Kalaulah kita tak belajar kenal ilmu, kenal diri, kenal Allah ni, di sampai situ kita jam. Macam saya dululah, memang jam kat situ. Jadi kalau kita belajar lagi, kita akan tahu bahawa Allah memasukkan percikan Nur Muhammad ke dalam tubuh Adam. Jadi Adam pun hidup. Jadi Adam tahu bahawa dia dihidupkan. Adam tahu bahawa sebelum tu dia mati. Jadi itulah yang saya nak pasakkan dalam hati, bahawa saya mati seperti mana Adam dahulu. Kemudian bila dimasukkan percikan roh Nur Muhammad, barulah Adam hidup. Jadi Adam tahu bahawa dia mati dan yang hidup tu adalah Allah. Allah yang mentadbir diri dia. Allah yang mengurus diri dia. Jadi begitu juga dengan saya. Jadi dalam ilmu ni juga, di sini saya diperingatkan lagi, bila bangun saja daripada tidur, jangan lupa mengamalkan, sebut, Ya Allah, ya Tuhanku, Engkau uruskanlah diri aku. Engkau uruskanlah diri aku, sebab aku tidak ada apa-apa langsung. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Jadi begitulah mendalamnya maksud la ilaha illallah. Berkali-kali saya menyebutkannya supaya menjadi sebati dalam diri saya, supaya saya dapat merasakan bahawa Allah sahaja yang berkuasa. Dia yang mentadbir seluruh ciptaan dia, 7 langit, 7 bumi, 7 lapisan bumi dan segala isinya. Nak menyelami maksud tu, Masya Allah, itu yang kena diamaliahkan. Memang kena ada guru mursyid supaya sentiasa diingatkan. Kalau tak,
kita akan jadi orang yang menyesal sebab menduakan Allah. Kadang tak perasan bila masak kitalah yang masak. Bila kita memandu kitalah yang memandu. Jadi kita hanya menyebut kalimah la ilaha illallah tapi tak perasan yang sebenarnya kita juga menjadi Tuhan. Kita tak memakai pakaian la, kita memakai pakaian Allah, kita yang ada kudrat. Jadi kepada yang masih lagi mencari-cari, masih lagi ragu-ragu, masih lagi tak perasan tentang apa yang diperkatakan, apa yang dalaman tu berkata. Jadi kena mencari guru mursyid. Jangan tunggu lagi. Makin lama, kalau makin menunggu, makin rugi jadinya. Jadi itulah yang saya nak ingatkan pada diri saya, bahawa terus menerus kuatkan maksud la ilaha illallah. Senang disebut, berat timbangannya. Memang betul berat timbangannya. Sebab semua apa sahaja yang kita buat, apa sahaja ilmu yang kita ada, apa sahaja pekerjaan, semuanya menuju kepada kalimah la ilaha illallah. Allah sahaja yang Esa, Dia yang hidup, Dia yang mentadbir, Dialah segala-galanya. Itu sahaja yang saya nak kongsikan bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang diucapkan oleh saudara-saudari, teman-teman, sahabat-sahabat kita semua itu tadi semua berasal daripada khatir Rabbani, lintasan ketuhanan. Yang mana benar Dia yang menurunkan, alhamdulillahillazi anzala ala abdil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Di mana tidak ada kebengkokan bila orang dah menafikan keakuan, tidak mahu hajat pun keakuan dirinya telah hilang, maka alhamdulillah Allah akan menurunkan di sisi Allah untuk mentajalikan hak-hak, untuk menyatakan keesaan Allah. Begitulah apa yang diucapkan sahabat-sahabat kita, teman-teman kita tadi. Itu tidak lain, nak ngajakkan kita sama-sama mengesahkan Allah. Bukan ada kepentingan apa pun. Sikut saja ni rugilah, habis masa, habis duit, habis tak boleh buat kerja. Dia bolehlah tak payah kerja. Macam-macam datang tomahan daripada manusia. Saya tak minta duit dengan dia orang pun. Tak minta apa pun, dia cakap juga. Jadi kita dah tahu dah. Akan tetap ada. Rasulullah SAW pun tetap juga ada. Jadi pentingnya kita ni bahagia. Sebab pasti ada lakonan-lakon gitu untuk menyatakan yang Esa tu hanya Allah. Juga apa pun tomahan, apa pun itu cerita-cerita dia, cerita sifat, kisah-kisah dia semua. Seperti mana kita dah bagi tahu tadi, kalau cerita James Bond tu yang kita tunggu siri bersiri tu, kalau dia tu tak ada baik ya dalam tu, tak ada buruk, siapa nak tengok cerita tu? Siri 1 je lah, siri 2 memang tak laku buatnya. Tak? Memang orang tak tengok, rugi. Jadi gitulah. Cerita ni kena ada baik, kena buruk. Jadi jangan kita menjadi tekanan sangat. Kalau sesuatu yang buruk tu menimpa pada kita, kita kena nampak, oh cerita Allah. Jadi kita duduk dengan dia je, kita nampak. Maka itu solat tu mi'raj. Solat tu Nabi kata mi'raj. Mi'raj tu mana Allah yang memperjalankan dengan panggilan ayalah solat wa ayalah falah. Itu Nabi sendiri ambil solat kepada berjumpa dengan Allah, bukan menerusi malaikat menurunkan wahyu seperti yang lain. Jadi spesialnya tadi. Tapi kita ayalah solat, pergilah solat. Solatlah kita, tapi solat kita tak mencapai kemenangan, kejayaan ayal falah. Sebab apa? Kita tidak kenal diri, tidak kenal Allah. Maka solat yang kita buat pun solat yang celaka, kata Allah. Solat yang merugikan. Itu dibiar-biarkan. Kerana kita mendengarlah imam membaca tu, oh imam ni sedap bacaan dia, taranum dia, fasahah dia, oh memang dia ni hebat, ni champion berapa kali ni di pertandingan. Oh kita jadi terhijab dengan Allah.
Bukanlah saya cakap tak bagus. Bagus, Nabi suruh indahkan bacaan Quran dalam solat. Kalau orang dengar lagi indahkan, Nabi suruh. Tapi bukan situ hala tujunya. Nabi kata hala tujunya adalah kita wa nunazzilu minal Quran yang syifa tadi cakap tadi. Dan banyak lagi Allah bagi tahu supaya kita meneliti. Itu pesanan Allah. Bukan dijadikan halua telinga. Itu jangan diberhentikan di situ dengan bacaan sedap, fasaha, tajwid. Bukan berhentinya di situ, itu koma. Ada lagi sambung. Titiknya tauhid. Titiknya tauhid. Hilangnya penyakit tu, wa nunazzilu minal Quran syifa, aku turunkan Al-Quran tu penyembuh, sembuh penyakit rohani yang nombor satu, iaitu akuan diri. Lagi kita baca Quran lagi hilang akuan diri. Lagi kita syok yang nyatakan Allah je ayat-ayat Quran. Terus kita boleh faham semua 6,600 ayat tu semua. Semua ayat tu ngajak ngesahkan Allah. Baik urut tu titik, baik urut tu alif, ataupun jadi ayat, semua ngajak ngesahkan Allah. Sebab cerita-cerita dalam tu Fir'aun, Namrud, Iblis, Nabi, semua cerita ngajak ngesahkan Allah. Macam cerita Jaspon, kesimpulannya adalah itulah maksudnya untuk kita lihat kisah tu menyatakan Allah. Jadi kita dah keluar daripada sekian alam, kita nampak tu semua cerita Allah. Jadi persiapan bila dah menyaksikan persiapan seperti Nabi Khidir diajarkan Allah, ilmu di sisi Allah, kita akan ada satu pandangan yang Allah bagi untuk merubah. Bukan kita merubah, Allah bagi pandangan supaya engkau lubangkan perahu tu, supaya engkau bunuh budak kecil tu, supaya engkau tosa ambil upah kau buat tembok, pada orang kampung marah engkau sebab di belakang tu ada sesuatu. Jadi Nabi dia tu dia bagi ilmu. Bila kita dah dengan Allah, kita akan dibagi satu pandangan yang makrifat yang jauh, kita tahu kesudahannya. Jadi Allah suruh robah. Jadi Allah perlihatkan kita bila kita dah kenal diri, tidak ada terhijab bagi orang yang dah kenal aku yang memperkenalkan diri aku kepada mereka, maka tak ada terhijab. Semua kita akan tahu cerita-cerita tu nanti sampai akhir. Jadi kita tahu dibagi pengetahuan, Dajjal tu begini, Iblis tu begini, posisi dia. Yahudi tu posisinya begini. Yahudinya susunan begini. Dia ada kitab dia yang Allah bagi. Kitab dia adalah menyesatkan. Lepas fasani Yahudi buat. Lepas ni anjit ke berapa? Itu hari mula-mula anjit apa nama dia? Faizal, lepas tu gini, lepas tu Boza apa benda. Ni semua ni nanti, ni yang akan datang ni nanti Allah perlihatkan. Rencana dia akan betul-betul 5G punya tu dikenakan dengan injectionnya, habis kita. 5G dah pasang semua, nanti dia inject ni satu lagi, habis kita. Manusia dah terbalik jadi. Dia tak nampak dia tipu, dia tak nampak syurga akan dinampak neraka akan dinampakkan syurga. Itu yang diperlihatkan oleh Allah. Kami di sini semua konsisten, berterusan untuk tidak mengambilnya. Kami terus tak akan mengambilnya. Pasal kami dah tahu awal. Jadi kami akan minta pada Allah menetap. Sebab kami cukup hanya pada Allah. Jadi kita harus berpegang betul. Jangan ikuti. Kerana dia dah sampai peringkat ni, peringkat penghapusan manusia, supaya dia dapat takluk, supaya turunnya ketua dia tadi, Tuhan dia panggil Dajjal. Jadi dengan tu Dajjal mengatakan, kau silat matakan dulu manusia, perbodohkan manusia dulu, terutama pemimpin negara-negara tu tadi, ketua-ketua tu dulu kau kasih pancung habis dulu, supaya rakyat dia boleh ikut. Ini sekarang ni terjadi dah makin jelas. Masihkah kita lagi yang tadi dipanggil hari-hari 1 hari 5 kali, ya ayyuhal salatu ya ayyuhal falah? Di kalangan orang ulama, ahli mufti tak nak membicarakan hal ini, sedangkan hal ini harus diceritakan lebih banyak lagi. Malahan yang ada orang yang pandai-pandai beragama, mufti, ulama, pemimpin kita, malahan disokong lagi kaedah Yahudi ni. Ini yang Rasulullah SAW bagi tahu. Yang ku takuti tadi bukan Dajjal. Dajjal mengerikan, tapi ngeri lagi orang yang
Pemimpin atau ulama, mufti yang mengiyakan sistem tu tadi. Yang dia terkena beletan-beletan tu tadi. Beletan-beletan iaitu akuan dirinya tadi. Masih dia solat, masih lagi dia tidak nampak kejayaan. Kerana solat dia tu tidak mi'raj. Berpuluh tahun solatnya, apa untuk mi'raj ya? Pak Haji dah berapa umur Haji? 80 tahun dah. Tak pernah tahu solat tu mi'raj je. Tak pernah dengar. Apa tu mi'raj? Mi'raj kan sampai Sidratul Muntaha. Tempat segala-gala alam tu ada, kita nampak di situ. Kita akan lihat semua. Di situ. Di situ bersemayam, bukan Allah duduk situ. Tapi kita nampak sekalian alam tu di situ. Kita dah redah semua dah. Maknanya kita tinggalkan, kita nampak, kita berhadapan betul-betul dengan Allah pemilik tu tadi. Tu tadi. Kita mi'raj dibawa oleh Allah SWT. Tak tahulah. Ya Allah. Celaka pakcik punya solat, pakcik. Rugi pakcik punya solat. Allah tu panggil supaya ayalah solat, solat dan dapat kejayaan. Ternyata pakcik tertipu. Pakcik telah zalim pada diri. Tak adalah ustaz yang ajar. Itulah pakcik. Jangan salahkan siapa-siapa. Mereka pun akan dipertanggungjawabkan. Tetapi kita disuruh oleh Allah cari pembimbing, cari. Kita jangan salahkan siapa-siapa. Kita salah diri kita sendiri. Kita yang leka, kita yang lalai. Banyak perumpamaan yang Allah jadikan. Kita olok-olok. Jangan salah siapa-siapa. Tak ada pakcik. Tak boleh pakcik buat alasan salah orang ni. Itu memang dia tanggungjawab dia. Tapi kita ni kena salah. Cari cepat pakcik. Masih sempat lagi kita hidup. Walaupun dah 80 tahun, masih sempat lagi kita nak mengenal diri, mengenal Allah. Jangan kita putus asa. Sebab Allah sentiasa menerimanya. Tapi jangan sampai ajal kita sampai, sakaratul maut kita sampai, jangan macam Firaun dah tenggelam, minta aku bertuhan pada Tuhan Nabi Musa. Tak boleh dah. Wallahu a'lam, kita tak tahu. Dari itu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Masih lagi kita diperingatkan dan boleh lagi kita faham, diberi faham oleh Allah untuk kita duduk di jalan ini. Alhamdulillah. Sedangkan Nabi bagi tahu dah, ini dianggap asing. Tapi beruntung orang yang dianggap asing. Jadi perhatikan bacaan-bacaan Quran bila imam membaca. Cuba kita perhatilah apa yang kita dapat. Bila sesuatu imam baca Al-Fatihah, kita ke mana waktu tu? Setelah kita angkat takbiratul ihram pun, saya kadang-kadang sedih. Ada ulama' orang cerdik pandai dalam agama mengajarkan bila Allahu Akbar masukkan niat. Maknanya Allahu Akbar. Masa Allahu Akbar tu masuk, aku solat fardu isyak 4 rakaat kerana Allah. Allahu Akbar tu masukkan itu. Ya Allah. Sedih betul saya, sedih. Lari tajuk betul. Allahu Akbar tu makna dia bukan aku solat tu. Allahu Akbar, tak ada engkau, yang ada besar Allah, yang itu yang nak dirasakan. Macam makan durian dah, takkan kau boleh ingat rasa rambutan. Kacau ni. Ini kita makan rambutan, dia suruh niatkan makan rasa durian. Kan kebodoh nama dia tu tadi. Dan ini yang diajarkan sekarang ni orang-orang agama kita. Saya takkan salah siapa-siapa, tapi perhatikanlah mengapa tak belajar, kita belajar syariat, tak kita hadapkan makrifatnya tadi. Kita duduk di situ sampai kita tak tahu apa benda nak masuk dalam Allah Akbar. Kita masukkan, aku solat Zuhur 4 rakaat. Allahu Akbar tu masukkan tu. Di situ tempat Allah nak terima. La haula wala. Yang ajar ustaz, ulama. Bertobat engkau, jangan ajar engkau. Ini saya nak ingatkan, jangan ajar macam itu lagi. Salah tu. Kau makan durian suruh ingat rambutan, rasa rambutan. Boleh ke? La haula wala quwata. Ini bukan satu hari. Saya cakap dah lama dah benda ni. Tapi saya dengar lagi. Sakit saya tu. Berbodoh-bodoh. Saya sedih. Manusia punya jahil. Tak kenal diri, tak kenal Allah sampai begitu sekali. Disebutkan nama Allah, diingatkan lain. Sebut nama Allah, tak rasa Allah. Baca Quran ayat wala taqrabu zina, tapi tak rasakan berapa buat zina. Apa zina tu? Dia tak faham. Dia ingat perempuan lelaki tu bukan mahram. Tu zina. Bukan zina tu, jangan hampiri tu. Jangan hampiri keakuan diri. Itu zina. Itu maksud Allah Ta'ala. Itu yang kefahaman di sisi Allah.
yang didapatkan oleh Rasulullah dan orang arif billah. Jadi itu kita kena cari supaya kita faham dan dapat amalia ni, meyakini, menyaksikan betul. Kita betul-betul real. Kita dengan Allah dah. Bukan nak tunggu nanti bila wafat, bila apa, lamanya baru nak jumpa Allah. Ini yang sekarang umat kita berlaku, Islam tu jadi lemah. Iman tu jadi lemah sebab ini. Jadi mengorak langkahlah, sudahlah tu orang-orang ahli agama ni kalau dah tak kenal diri, tak kenal Allah, engkau belajar hanya fiqh, belajar syariat, kau kembali macam Imam Ghazali lah, belajar pada ma'rifatullah. Kerana ini awaluddin ma'rifatullah. Bukan perkara yang maknanya dah tinggi baru boleh belajar. Tak. Awal-awal sebelum fiqh, awal-awal. Siapa yang kalau engkau berlahir-lahir, siapa yang engkau pandai mengisap susu ibu engkau, siapa yang ajar mengisap susu? Takkan kau kenal Allah dulu naluri itu? Kenapa kita balikkan, boleh lupakan Allah, ambil yang lain? Kan kita dah membodohi diri kita balik. Allah tu sampai bila-bila pun dengan Allah. Dah ambil lain, ambil Allah, jangan dipisahkan. Ini berlaku sekarang ni saya cakap tadi. Jadi kita tak takut tadi Yahudi buat sistem ni dia nak. Tapi kita takut dia tadi berhala diri kita. Bila ada yang berhala diri kita, maka mudahlah musuh tu untuk membawa kita duduk dalam akuarium sistem dia. Ini akan berlaku pada raja, pada pemimpin tu lebih teruk bahaya lagi. Sebab nanti dia dah terpengaruh akuan diri dia tadi, akan bawa dia masuk ke dalam lembah akuarium Yahudi, sistem Yahudi, maka dia akan bawa rakyat-rakyat ke situ. Jadi kita ni apa akan jadi? Rakyat pula nanti akan diperbodohkan oleh raja-raja, pemimpin-pemimpin. Sebab apa? Sebab dia mengikuti WHO, mengikuti Yahudi dia kata. Padahal engkau mengikuti Quran dan hadis. Engkau seorang ulama, engkau mendekati raja, sepatutnya engkau menasihati raja. Ini dah kisah ni, kisah penghujung zaman. Kau kena banyak ceritakan penipuan, rancangan-rancangan orang Yahudi. Kau orang agama kena ceritakan ni. Kena banyak ceritakan ni. Bukan sikit, banyak. Masuk dalam khutbah, kuliah subuh. Banyak kan ambil ustaz-ustaz yang ceritakan ni. Penipuan-penipuan ni. Kalau orang agama tak nak buat ni, nanti di pada masa bukan pemimpin yang dicari. Siapa orang agama yang kenal apa, yang ambil ilmu tinggi, Allah akan soal kau dulu. Azablah kau nanti. Kau rasa ni demi periuk nasi lah ni. Itu maksiat di Kuala Lumpur tadi. Maksiat, macam-macam maksiat. Apa kau kerja di Jabatan Agama Islam? Nak tunggu arahan siapa? Oh, itu tempat Cina jaga, jangan kacau. Lah, kau Jabatan Agama Islam, tempat sekalian, tempat yang kau tahu Maliki Yaumiddin, semua dikuasai oleh Allah, engkau boleh kata tu. Inilah puncanya tadi. Puncanya adalah bila kita ni tadi tak kembali kepada sistem Allah. Kita tak mahu betul-betul yakin bahawa Allah lah yang menguasai. Dalam hati kita menzalimi diri kita sendiri. Banyak perkara-perkara yang kita lakukan adalah perkara-perkara yang tidak mendapat kejayaan. Tapi kita rasa solat kita dapat kejayaan, tapi tidak dapat kejayaan. Allah Ta'ala kata celaka, rugi engkau punya solat. Sebab hati engkau lalai, engkau dalam solat, engkau bukan mi'raj, engkau duduk di situ juga dan berkhayal. Dan kau biarkan orang-orang bersolat dalam keadaan berkhayal. Padahal solat tu cukup nikmat. Rasulullah kata tak ada nikmat yang lagi best ketika aku solat ini hiburkan. Terhibur kita bila kita solat. Nikmat tadi kalau orang betul-betul khusyuk. Dapat dalam solat pun, inna solata tanha anil fahsya'i. Solat tu pun dah dapat mencegah perbuatan keji. Tak ada keakuan diri dan mi'raj, tak ada. Allah yang jalan, aku tak ada. La hayun la, semua engkau semua menyembah diri engkau. Punya nikmatnya di situ Rasulullah kata. Hingga terbawa-bawa daimum di luar solat. Nikmatnya tadi nak dibagi tahu. Kita berkehidupan dengan Allah dalam solat tu tadi terbawa-bawa di luar solat. Tapi masih lagi kita solat, kita harapkan ganjaran tu ini. Lepas tu Allah tu kat mana kita tak memikirkan. Yang Allah bagi tahu dalam Al-Quran, wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni
Qarib yang Allah Ta'ala kata, Nabi soal kata apa, Muhammad, bila orang-orang ibadah betul-betul tanya pada engkau Muhammad tentang aku, dia soal, katakan aku dekat. Dekat macam mana? Nabi jelaskan dekat tu lebih dekat hingga tak ada kita, dia semata-mata yang ada. Ya Allah, sampai kita solat kita boleh tak nampak, tak rasakan Allah yang menggerakkan, mendirikan kita, rukuk, sujud, menyebut. Kita tak nampak, kita rasa kita, ya Allah, kita bertuhankan diri kita, zalim kita. Kita yang zalim pada diri kita. Kita ngaku kita Tuhan kita yang menyembah kepada Allah. Padahal mana layak kita menyembah pada Allah. Tidak aku jadikan jin dan manusia, kata Allah, kecuali mengabdikan. Jadi yang mengabdikan bukan kita. Tidak. Yang mengabdikan itu adalah dia mengabdikan pada diri dia sendiri. Itu ma'rifatnya. Jangan solat tu syariat aja. Kerana ada tarikat hakikat ma'rif, baru keempat-empatnya seiringan. Sekarang duk kita biar syariat aja. Maka keadaan kita ni seolah-olah orang buta kenal gajah. Kita nampak kebanyakan gitu. Dan ulama-ulama kita, ustaz kita jarang nak mencerita. Susah sangat. Kenapa saya pun tak faham. Tu. Jadi kita bukan nak saya bukan sangka buruk. Saya suruh ubah. Pasal saya nampak. Ini bukan soal tabayun. Kaji dulu, jangan main nuduh. Ini benar. Kenapa engkau tak ajar? Ini benar. Bukan suruh tabayun. Bukan suruh sangka buruk. Bukan sangka buruk. Ini benar berlaku. Engkau tak buat kepada masyarakat umat Nabi Muhammad SAW. Wahai ulama yang suuk ni tadi, mengapa engkau tak ajar? Engkau fikirkan ajak masyarakat, engkau fikir ke mana? Itu tadi. Baca. Iqra tu bukan baca. Iqra tu amalia, baca tak tentu. Kalau amalia tentu bacalah. Tapi kalau baca je maksud kau cakap, belum tentu dapat amalia. Tapi iqra tu adalah amalia kan. Bahawa kau tak ada, yang ada hanya Allah. Barulah dikatakan iqra. Kalau tidak bacalah Quran banyak mana, jumpalah yang tinggi mana Quran pun. Kalau selagi kau tak kenal diri, tak kenal Allah, kau belajar dengan orang itu, kau takkan faham apa nak gunakan Quran. Tu saya cakap huruf alif yang kau baca tu, berapa banyak alif dalam Quran kau baca, kat mana letak di batang tubuh pun kau tak tahu nak gunakan. Itu kan perjalanan roh kita dalam hidup ni, ayat tu. Naik mengesahkan Allah, turun ngajak semua sekian alam ni mengesahkan Allah. Itu je kerja dia. Dia tak tahu tempat tu. Alif gitu ke? Itu cakap tadi, kita hanya membaca sedap taranum lagu. Saya tak cakap tak betul, tapi kita berhenti stop di situ. Pada ada sambungannya adalah mengesahkan Allah, cari jalan faham apa. Ini yang berlaku. Dan itu Allah Ta'ala kata, bagi tu penghujung zaman tu begitu cerita dia. Kita tak boleh mampu apa. Kita hanya bagi tahu cerita Allah tu begitu. Siapa yang betul-betul nakkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Allah takkanlah Allah Ta'ala dia menganiaya kita. Dia memang nak kita kembali pada dia. Apa pun teruk kita, kembalilah. Tinggi mana kamu kita pun, kembalilah. Kaya macam mana pun, kembalilah kepada Allah. Ambillah kekayaan tu. Tapi yang kau harus kembali kepada Allah, macam Nabi Sulaiman. Miskin, kena susah macam mana pun, ditinggal semua seorang-seorang, kembalilah dengan Allah. Jadi kita akan menghadapi peperangan yang besar. Malhamal kubra ke apa benda, perang yang tak mampu kita fikirkan. Dia gunakan 5G dan digunakan halus, permainan halus macam santau. Dia tekan dia oleh mati kita je. Peperangan yang macam tu dia kontrol kita. Tu tadi. Kita tak faham lagi. Baguslah 5G, 4G baru canggih. Ya. Tunggu. Jadi kita tak ada persiapan ni. Saya tak takut permainan macam mana pun musuh. Tapi kita kena nampak cara nak kalahkan dia adalah ngesahkan Allah. Jangan ada keakuan diri. Ngesahkan Allah, kita dalam benteng Allah. Itu Allah nak selamatkannya macam mana, jangan kau fikirkan macam-macam cara Allah nak selamatkan. Tapi yang risaunya engkau ada keakuan diri. Kau takkan selamat. Kau lari mana pun. Kau duduk benteng dalam tanah berapa lapis pun, tetap juga kau takkan selamat. Jadi sekeliling jadi peperangan, tapi engkau sentiasa berada dalam benteng Allah. Buang keakuan diri, itu yang dikehendaki Allah. Setelah mati kita pun mati syahid, kita memperjuangkan mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala apa keadaan pun.
Ini sekarang pun dah kita lembik. Tak dapat nak ngesahkan Allah, tak tahu jalan nak ngesahkan Allah macam mana pun ada. Sampai solat dah 80 tahun pun tak tahu hala tuju, tak rasakan Allah. Apa dia rasakan pun tak tahu. Macam makan durian tak rasa buah durian. Macam mana kita nak cakap orang ni? Tak betul ke? Apa yang masalah sekarang? Nikmat Allah dikecapi pun tak rasa nikmat. Macam mana tu? Allah tu tak dirasakan nikmat. Ya Allah, beratnya. Ini yang nak orang Yahudi nak buat kita jadi begitu. Sampai kita lupa betul-betul pada tu Tuhan kita Allah, dan buat angkat keakuan diri kita. Diangkat, dia bodohkan kita supaya angkat. Kita tak disuruh angkat oleh Allah. Buang la ilaha illallah. Tapi Yahudi ni disuruh kita angkat nama kita. Raja-raja yang menteri-menteri nak berdekah, aku angkat dulu keakuan diri kau. Kau boleh ikut aku mana yang kau angkat, aku akan lantik kau. Tapi ikut sistem aku. Bawa masyarakat ke arah tidak mengenal Allah, tidak dapat mengesahkan. Inilah. Saya rasa cukuplah sampai sini dulu insya-Allah. Terima kasih banyak atas perhatian semua. Sama-samalah kita amaliahkan. Janganlah lengah-lengah lagi. Kembalilah. Masanya tidak kita ketahui. Terlalu hampir sangat. Terutama nyawa kita. Itu yang kita risaukan. Bila kita masih lagi dalam keadaan kita tak faham Allah. Allah padahal tidak pernah meninggalkan kita, tak pernah benci, tak pernah berpaling, tetapi kita tak nampak, kita tak rasakan Allah tu lebih mustahak. Itu cukup bahaya hidup kita. Ya, siapa kat dunia ni buta kata Allah, kelak di akhirat lebih teruk buta lagi. Bukan matanya buta, tapi mata hatinya, qalbunnya tidak mau memahami. Balhum kal an'am, mereka ni lebih teruk daripada binatang. Bila dia rasa dia ada, dia Tuhan, lebih teruklah perangai macam Firaun. Ya, jadi itu jangan sampai jauh sangat. Keakuan diri kita makin tinggi hingga susah kita nak patah balik. Sudahlah tu. Kembali. Ini kita panggil, Allah panggil dengan kelembutan. Jangan sampai Allah panggil dengan kekerasan. Kau tak boleh elak punya. Dengan kekerasan yang Allah panggil, engkau tak boleh elak nanti. Dari itu dia elakkan daripada kekerasan yang Allah Ta'ala panggil kembali kepada engkau, iaitu mati nanti. Engkau tak nak pun nak ke, dia tatap sentap juga mati kan. Dah sampai waktu dia. Dari itu sebelum datang yang keras tu, yang lembut Allah panggil, sautlah. Ya, insya-Allah. Sekian, minta maaf atas kekurangan kesilapan dalam menyampaikan ada keakuan diri. Tidak lain semua semata-mata kami sayang kepada semua pemimpin kita, kepada raja kita, kepada semua ulama-ulama, mufti-mufti kita, semua masyarakat kita. Kita sayang, hari-hari kita berdoa. Kita nak semuanya kembali kepada Allah dengan jalan yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, iaitu mengenallah kita kepada Allah, mengenal diri kita. Itu je jalan dia. Ya, insya-Allah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Sallu ala Nabi.